Kelas matematik kita minggu ini, cikgu akan menerangkan bagaimana menentukan punca bagi suatu persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, ni contoh yang pertama, tentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Tapi cara yang cikgu akan ajar ni adalah menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tuliskan A X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Ini adalah persamaan yang diberi. Okay. Kita tahu bahawa A yang diberi adalah 1, B dia negatif 5 dan C adalah 6. Jadi, kamu tekan kalkulator dengan kekunci mod 3 kali. Tekan mod 3 kali. Kemudian akan keluar paparan EQN, MAT atau VCT. Kamu pilih EQN, iaitu nombor 1. Tekan 1. Kemudian paparan unknown akan keluar. Kemudian kita pilih 2. Dia akan, kita tekan dulu tanda ke kanan. Dekat replay tu, klik arrow kanan, degree 2, tekan 2, itu kuasa 2. Pada paparan A, dia tanya A sama dengan berapa, kita akan masukkan 1. Ni, 1, tekan sama dengan B, dia akan tanya B, negatif 5, tekan sama dengan C, 6 sama dengan. Okay, nanti dia akan keluar X1 3 dan X2 2. Okey, yang ni cikgu padam. Jadi kita terus tulis di sini. Jawapannya di bawah ya. X sama dengan 3. Tekan tulis 1 kecil boleh, dan X2 adalah 2. Apa yang kita perlu tulis dalam bracket? Kita tulis bracket kat atas ni X tolak 3 dan X tolak 2. Jadi kita telah pun selesaikan ataupun tentukan punca bagi persamaan ini dengan kaedah pemfaktoran. Maksudnya kita faktorkan dia, kita dapat X tolak 3, X tolak 2 dan jawapannya adalah 3 dan 2. Okey, ini saja jawapan dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Diberi X kuasa 2 tambah 7 per 2 X sama dengan 2. Okay, kalau diberi dalam bentuk macam ni, kita kena jadikan dia persamaan kuadratik dalam bentuk arm, iaitu X kuasa 2 tambah 7 per 2X tolak 2 sama dengan kosong. Dan kita perlu jadikan dia nombor bulat. Jadi kita darabkan dengan 2. Ni darab 2, darab 2. Kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4 sama dengan kosong. Okey, sama macam tadi, kita perlu tekan mod like 3 kali, EQN 1, unknown tu tukar kepada degree 2. Kemudian masukkan nilai A. A kat sini adalah 2. Okey, ni saya tukar 2 lah. 2 sama dengan B dia adalah 7. Masukkan 7 sama dengan, dan C adalah negatif 4. Okey, apa yang awak dapat? Okey, kita akan dapat saya tekan kejap. Dua, 7, negatif 4. Okey, 0.5. Bila awak dapat 0.5, kita tukar kepada pecahan, tekan Shift D per C. Dia ada Shift D per C. Dia akan bagi 1 per 2. Dan yang lagi satu,
kita dapat negatif 4. Okey, kat sini 1/2 ni kita akan tulis jadi 2x tolak 1. Apa yang kita tulis ni, bila dia jawapan dia positif, kat sini ni adalah tolak. Sama juga macam ni, ini positif 1/2, jadi kat sini tolak. Tolak tu kita letak dulu 2 kat atas ni, 2x tolak 1, sebab dia pecahan. Jadi yang 2 ni kita naikkan ke atas untuk yang ada pecahan. Kalau nombor bulat, awak tulis di sini x tambah 4. Okey, jadi ini adalah punca bagi persamaan yang diberi ni. Inilah. Okey, next. Seterusnya kita tengok soalan C pula. C, x/2 sama dengan 5x tolak 24 per x tolak 4. Okey, kat sini kita darabkan yang bawah ke atas. So, x ni kita darabkan dengan x tolak 4. Manakala 2 ni kita bawa sebelah kanan, jadi 2 darab dengan 5x tolak 24. Okey, so kita akan dapat x kuasa 2 tolak 4x. Sebelah kanan pula kita ada 10x tolak 48. Jadi sini x kuasa 2 tolak 4x, saya bawa satu-satu, tolak 10x dan tambah 48 akan bersamaan dengan kosong. Yang ini kita boleh tolakkan, negatif 4 tolak 10. Kat sini akan dapat negatif 14x tambah 48. Okey, kita dah dapat dalam bentuk am. Kita terus tekan kalkulator, tekan vote 3 kali. EQN 1, lepas tu tukar degree, tekan 2. A adalah 1, B negatif 4, plus, dan C adalah 48. Jadi jawapan yang diberi adalah x1 bersamaan 8 dan x yang kedua adalah 6. So kamu masukkan dalam ni x tolak 8 dan x tolak 6. Kerana jawapan positif, kita letakkan x tolak 8. Jadi sebenarnya yang kita buat ni adalah kita mencari jawapan, barulah kita tuliskan jalan kerja dia, faktor dia. Okey, seterusnya untuk soalan D. Kita ada dalam bracket ni y tambah 2 darab y tambah 1 sama dengan 2y tambah 11. Okey, untuk kembangkan dua ungkapan ni, y tambah 2 dengan y tambah 1, kamu boleh buat y dalam bracket y tambah 1, kemudian sebelah sini pula tambah 2 ni, buat macam biasa yang kamu belajar sebelum ni, dan kat sini 2y tambah 22. Kalau yang biasa buat darab macam ni pun boleh kan, sama je. So awak akan tulis kat sini y kuasa 2 tambah y. Yang ini pula 2y tambah 2. Sebelah kanan tulis semula 2y tambah 22. Jadi kita bawa semua ke sebelah kiri supaya sebelah kanan akan dapat kosong. Kat sini saya tambahkan 2 ni dapat 3y. Kemudian kita akan tolak dengan 2y. Y dengan y ni kita dekatkan. Nombor dengan nombor kita tulis kat sebelah menyebelah. Supaya senang kita nak kira. So x 3 tolak dengan 2, kita dapat 1y. So tulis y saja. Tolak dengan 20. Sebab 2 tolak 22 adalah negatif 20. Jadi apa yang kita akan buat, tekan kalkulator, awak akan dapat x1. Jadi kita tulis y lah, sebab kat sini persamaan dia y kuasa 2. Jadi y yang pertama kita akan dapat, saya tekan lagi sekali ya, awak pun tekan
EQN 1, degree 2, A dia 1, B dia 1 juga, dan C adalah negatif 20. So, jawapan yang diberi adalah 4. Satu lagi, negatif 5. Okey, so kita masukkan dalam bracket Y tolak 4 dan Y tambah 5. So, bila kita darabkan, kembangkan dia akan dapat yang atas tu. Sebenarnya kita buat kaedah terbaliklah, cari jawapan dulu. Okey. Seterusnya, yang ini adalah praktiskan diri 1.1F. Saya terangkan sebab nanti kalau kamu jawab sendiri, tapi saya rasa yang ni boleh buat sendiri. Ini pun boleh buat, cuba buat. Dan yang ini tak ada masalah, saya rasa boleh buat. Cuma saya tunjukkan sikit lah sebab dah terbuat dalam ni. Ni 3x kuasa 2 tolak 5x tambah 2. Okay, sama dengan kosong kan. Sama juga macam tadi lah, tekan kalkulator je. Jadi kita akan dapat jawapan dulu. Jawapan dia, tengok ya. Tekan EQN 1, degree 2, A 3, B negatif 5, manakala C adalah 2, X1 dia 1, dan X yang kedua adalah 0.6. Okey, kalau 0.66 ni, awak tekan shift D per C, tukar jadi 2/3. Jadi kalau dalam perpuluhan, kita akan tukar dalam bentuk pecahan. So, X tolak 1, yang sebelah kanan ni 3x tolak 2. Okey, ingat ya, yang bawah akan jadi ke atas ni, kita darabkan 3x tolak 2 sebab dia adalah positif. Dua-dua ni jadi tolak-tolak. Okey, jadi ini adalah punca dia. Kita dah dapat dah. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2/3. Okey, saya rasa saya nak pergi cepat je. Untuk soalan H dengan I ni, saya rasa perlu, ataupun G pun sama. Untuk soalan G, walaupun dibagi dalam bentuk yang am ni, tapi saya nak pelajar-pelajar tolong tukarkan kepada perkali yang positif. Maksudnya bila negatif 3x kuasa 2 ni kita tukar jadi positif, dia akan dapat 3x kuasa 2 tambah x tolak 14. Jadi kita tukar semua simbol negatif tu kepada positif dan yang positif tukar jadi negatif. Itu saja. Bila dah dapat macam ni, barulah kita faktorkan dia. Tekan je kalkulator. Nanti jawapan dia adalah berapa ya? Ni saya tekan. A dia 3, B adalah 1, negatif 14. 2 dan satu lagi negatif 2/3, tukar jadi negatif 7/3. Okey, so kat sini x tolak 2, 3x tambah 7. Pastikan betul yang ni. Jadi apa yang kita dapat ni sebenarnya ni adalah bila kita kembangkan, kita dapat yang atas ni, bukan yang pertama ni. Yang pertama ni dia negatif. Jadi kalau kita buat macam ni terus, ada tolak markah sikit lah. Okey, seterusnya saya terangkan H sebab nanti kamu boleh rujuk ya bila buat latihan nanti. Okey, kalau macam ni boleh tekan kalkulator, tapi nanti dia akan bagi jawapan X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Ni saya dah tahulah jawapan dia memang ni. Sebab bila kita faktorkan, X ni kita bawa keluar. Ni adalah X darab X. So, X kat luar, 1 kat dalam. Dan kat sini adalah 5. Ni macam kita faktorkan biasalah. Sebab bila kita darab, kita akan dapat yang atas ni balik. So, kita tahu yang ni kita keluarkan X1. X tolak 5 ni adalah yang dalam ni.
Okay, so ini adalah jawapan dia. Terus dapat X sama dengan kosong dan X sama dengan 5. Okay, untuk yang I ni, X kuasa 2 tolak 4, yang ni special case. Bila kita nak faktorkan, dulu kita pernah belajar, bila X kuasa 2, ni saya tulis dalam pen lain, Y kuasa 2, ya, X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, saya bagi contoh, dia akan menjadi X tambah Y dan X tolak Y. Dia mesti jadi macam tu. So kat sini X kuasa 2 tolak 4, dia adalah X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So jawapan kat sini adalah X tolak 2 dengan X tambah 2 ataupun X tambah 2 dengan X tolak 2. Barulah jawapan yang kita akan dapat adalah X1 sama dengan negatif 2 dan X yang kedua adalah 2. Ini jawapan kita. Okay, jadi rasa dah tak ada apa. Ke ada lagi ni. Oh, yang ini. Nombor 2, untuk praktiskan diri yang ni, nombor 2 ni, saya buat laju je. Saya nak tunjuk macam mana kalau kita diberi dalam bentuk yang tak ni kan, disuruh tukar dulu dalam bentuk arm. Jadi, kita perlu darabkan dululah macam tadi tu. M dengan M jadi M kuasa 2 tambah 2M sama dengan 3 tu, kita tolak terus 3 sama dengan kosong. Jadi teruslah awak buat calculation guna calculator tu. M dia dapat berapa? M1. Saya rasa 3. Dia akan dapat negatif 3 sini. M yang kedua sama dengan 1. Sebab kat sini nanti M tambah 3 dan M tolak 1. Bila kita kembangkan, kita dapat yang atas ni. M kuasa 2 jadi tambah 2M tolak 3. Okey, jadi yang penting cara kita nak kembangkan ni betul. Untuk yang B ni pun sama. Kita ada 3P, darabkan dulu ke dalam. So awak akan dapat 33P tolak dengan 6P kuasa 2 ya. Sama dengan 15. So kita susun dia. Kita boleh susun terus 6P kuasa 2 ni jadikan positif. Maksudnya kita anggap kita bawa dia ke sebelah kanan. 6P kuasa 2 tolak 33P. Yang ini still positif 15 sama dengan kosong. Okey, kalau kita ada macam ni, sebenarnya kita perlu bahagikan dulu. 33 dengan 15 ni semua ni boleh bahagi dengan 3. Kita kena jadikan dia dalam bentuk yang mudah. Kita akan dapat 2P kuasa 2 tolak 11P tambah 5. Kenapa kena bahagi 3? Kenapa nombor 3 kita pilih? Sebab dia adalah faktor sekunder terbesar. Dan kita tak boleh buat dalam bentuk yang besar macam ni, 6, 33, 15. Sebab nanti bila kita darab daripada bawah ke atas, bila kita kembangkan ni, kita tak dapat yang ni terus. Kita akan dapat yang ni dulu. Cuba kalau kita tekan calculator, saya tekan mod 3 kali 1, degree 2 dan A kita 2, B negatif 11, C adalah 5. Jadi jawapan kita sebenarnya P sama dengan 5 dan P sama dengan 0.5, maksudnya 1/2. Okay, jadi kat sini kita akan dapat P tolak 5 dan 2P tolak 1 ya. Tolak 1 sebab dia positif. So bila kita darab, kita mesti dapat atas ni. Kita tak akan dapat 6P kuasa 2 tolak 33P tambah 15. Jadi ini adalah jawapan yang benar. Untuk soalan C ni, kalau saya ada masa saya buat. Okay, C 1/2 Y kuasa 2 sama dengan 12 tolak Y. Okey, awak boleh bawa dulu Y ni ke sebelah sini, tambah Y dan tolak 12 sama dengan kosong. Kita bawa semua sebelah kiri. Okey, bila dia dalam bentuk pecahan, kita tak nak. Kita kena darabkan semua dengan 2. Sebab jawapan yang kita akan dapat nanti bukan dalam bentuk pecahan depan ni.
So Y kuasa 2 tambah 2Y tolak dengan 24. Ini adalah persamaan yang setara dengan yang ini. Dia setara. Sebab bila kita bahagi 2, kita dapat yang tu. Jadi faktor dia adalah 24. 6 dengan 4 lah. So, tapi saya tekan juga kalkulator. Kita cari EQN unknown 2, degree 2. 1A sama dengan 2 dan C adalah negatif 24. Kita akan dapat Y yang pertama adalah 4, Y yang kedua negatif 6. Jadi kat sini Y tolak 4 dan Y tambah 6. Ni baru jawapan yang betul. Kalau kita buat dalam bentuk pecahan tadi, kita tak dapat. Kalau terus tekan, sebenarnya boleh. Ini saya tunjukkan bila kita masukkan juga nilai 1/2 tu, A dia 1/2, B adalah 1 dan C adalah negatif 12. Memang akan dapat 4 dengan negatif 6. Tapi nanti bila kita buat macam ni, dia takkan setara dengan yang atas ni. Dia tak boleh terus dapat yang ni. Jadi sebab tu tak boleh. Kita kena darab dengan 2 dulu. Kat sini saya darabkan semua dengan 2. Tu cara dia. Darab 2 dapatlah 2, Y kuasa 2 tambah 2Y tolak 24. Okey, jadi itu saja daripada saya. Semoga kamu berjaya. Okey. Okay, sebenarnya saya ada satu lagi tambahan. D A tambah 5/A sama dengan 6. Kalau bentuk macam ni, saya kena juga tunjuk sebab kita kena darabkan A dengan yang ini. Dua-dua ni. Jadi kita akan dapat A kuasa 2 tambah 5. Sebelah kanan ni akan dapat 6A lah. Jadi kita susun, dia akan dapat macam ni. Okay, ni nanti awak selesaikanlah sendiri. Yang E pun samalah konsep dia. Jadi bila ada 8/K macam ni, kita akan bawa dia ke sini. Maksud saya yang pecahan ni kita akan jadikan dia tak ada pecahan lagi. So kita darabkan dengan K. Sini akan dapat 2K tambah K kuasa 2. Lepas tu kita susun dia K kuasa 2 tambah 2K tolak 8. Sebab yang ni akan jadi negatif bila kita bawa ke sebelah sana. Jadi awak cari sendiri dia punya. Untuk F pun sama. Try your best. Ni sambungan dia. Baru habis. Good luck ya untuk latihan yang akan saya beri.